kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Pindaan Perlembagaan 2022 pada petang ni. Dan saya juga ingin menyatakan pendirian saya untuk menyokong seperti mana rakan-rakan lain terhadap rang undang-undang ini. Sama-samalah besok apabila proses pengundian kita mengundi, pastikan kita dapat luluskan rang undang-undang ini yang menunjukkan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Telah disebutkan sejak sekian lama, bukan saja dalam Dewan Yang Mulia ni, tetapi oleh rakyat. Dan akhirnya, kitalah yang berjaya melaksanakannya. Syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah membentangkan rang undang-undang ini dan usaha yang telah dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Santubong dan juga jawatankuasa pilihan khas 11 orang daripada kedua-dua pihak yang bagi saya telah melakukan yang terbaik, telah bertungkus lumus dalam time frame jangka masa yang terhad ini untuk melakukan yang terbaik. Walaupun bukan semua permintaan ataupun cadangan daripada pihak Pakatan Harapan telah diterima, tapi sekurang-kurangnya ia adalah suatu permulaan, satu langkah kanan ke arah untuk menobatkan demokrasi berparlimen di negara kita dan seterusnya kita menghapuskan kata-kata politik pada masa akan datang agar prinsip kita menghormati rakyat, prinsip rakyat membuat keputusan dalam PRU dapat diangkat dan dijunjung ke satu tahap yang lebih tinggi selepas 65 tahun negara kita mencapai kemerdekaan daripada penjajah. Kalau kita lihat 3 buah negeri, Kelantan, Pulau Pinang dan Sabah, pernah melalui Dewan Undangan negeri masing-masing, mahu membentuk ataupun menggubah enactment masing-masing. Tetapi ianya tidak dapat dilaksanakan ataupun dikuatkuasakan disebabkan tiada peruntukan sedemikian di bawah Perlembagaan Persekutuan yang menjadi undang-undang tertinggi, the supreme law of this country. Jadi pada hari ini dan besok, kita sebenarnya membuka satu lemparan baru dalam sistem demokrasi kita. Bagi saya ia amat penting. Saya memetik kata-kata daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan IUU ini pada pagi tadi yang mengatakan bahawa bila wakil rakyat lompat parti, ia memingkirkan mandat dan kepercayaan rakyat. Betul. Rakyat ketika dalam PRU dia pilih bukan sebab muka calon tu handsome ataupun lawa. Dia pilih kerana lambang parti, kerana rakyat percaya parti itulah yang difikirkan terbaik untuk mewakili sesuatu kawasan tersebut. Jadi wakil rakyat yang dipilih itu mempunyai tanggungjawab asasi dan juga amanah untuk memastikan kawasan itu untuk penggah ini diwakili oleh parti yang telah dipilih oleh pengundi dalam kawasan tersebut. Tak boleh main suka-suka, tak boleh main lompat-lompat. Itu yang bagi saya yang jelas dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menjadi aspirasi semua di kalangan kita pada hari ini dan besok. Dan bagi saya juga ucapkan terima kasih kepada jawatankuasa ini. Saya nampak banyak libat urus telah dilakukan dengan pelbagai pihak, Majlis Peguam, Bersih dan sebagainya, yang mana pandangan mereka saya percaya telah diberikan peluang untuk mereka ketengahkan alasan mereka, walaupun bukan semua yang diterima, tetapi sekurang-kurangnya ia adalah langkah pertama ke arah untuk memperbaiki sistem yang kita sedia ada. Saya juga mengucapkan syabas kepada kedua-dua pihak, kerajaan yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pimpinan utama Pakatan Harapan. Saya cukup yakin tanpa MOU yang telah ditandatangani pada 13 September tahun lepas, tidak akan berlaku apa yang berlaku pada hari ini dan besok dalam Dewan Yang Mulia ini. Sebab di antara kandungan utama yang menjadi substantif, intipati utama dalam MOU tersebut adalah komitmen daripada kerajaan untuk melaksanakan undang-undang anti lompat parti dalam tahun ini supaya demokrasi kita dapat diangkat ke satu tahap yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya
undang-undang anti lompat parti selepas rang undang-undang pindaan perlembagaan ini, ia juga menunjukkan bahawa satu lagi intipati utama dalam MOU yang ditandatangani pada 13 September tahun lepas telah dipenuhi dan telah dijadikan sesuatu yang mungkin pada asalnya dikatakan impossible, tetapi sekarang ni possible. Yang orang mungkin fikir tak mungkin terjadi, akhirnya terjadi. Jadi bagi saya ia amat penting. Sebab apa? Sepanjang 4 tahun yang lepas, dalam Dewan yang mempunyai 222 kerusi ini, ikut fakta yang saya ada, seramai 39 orang wakil rakyat kita pernah tukar parti. Bayangkan, 39. Ia hampir 17.5%. Suatu jumlah peratusan yang sangat tinggi. Yang mana ia telah meruntuhkan semangat rakyat untuk mengundi. Itu yang menyebabkan ketika PIN Johor pada bulan Mac yang lepas, peratusan keluar mengundi hanya setakat bawah 55%. Ia sudah tentu tidak sihat, tidak baik untuk sistem demokrasi berparlimen kita. Bayangkan apa yang akan terjadi tanpa rang undang-undang yang kita bahaskan hari ini pada PIU ke-15 akan datang. Mungkin peratusan mengundi sekitar 50-55. Ia akan jauh jatuh berkurangan berbanding dengan 85% yang kita capai dalam 2 kali PIU sebelum ni, PIU 13 dan PIU 14. Kita nak rakyat buat keputusan, keluar beramai-ramai ketika PIU. Tapi rakyat tak yakin. Sebab apa? 17.5% atau 39 orang wakil rakyat yang dipilih boleh tukar parti dengan mudah saja. Tak kira lah disebabkan oleh wang ringgit, durian 30 juta ataupun jolokan jawatan dan sebagainya. Tak kira apa sekali sebab pun tindakan keluar parti adalah sesuatu yang tidak boleh dibenarkan. Walaupun boleh kata, oh parti asalnya ada masalah dalaman dan sebagainya. Itu tidak menjustifikasikan seseorang untuk keluar parti. Sebab mandat rakyat tidak dihormati. Itu prinsip yang kita kena pegang. Itu prinsip yang kita kena junjung. Jadi saya harap dengan adanya rang undang-undang ini dan selepas diwatakan, kita boleh mengucapkan selamat tinggal kepada kata-kata politik. Jadi untuk siapa-siapa yang bercadang untuk lompat, dalam bulan terakhir ni mungkin boleh lompat-lompat lagi. Saya pun dalam masa seminggu 2 ni ada tengok ada yang keluar parti. Kalau nak masuk ke terjun ke parti baru sempat lagi dalam mungkin sebelum September, sebelum digazetkan. Tapi janganlah. Nanti 39 tu jadi 40 pula. Tapi yang saya nampak petang ni yang ada dalam dewan ni semua okey. Semua ni memang wakil rakyat yang ada prinsip. Soal menang kalah, soal jadi kerajaan dan pembangkang, itu tak ada masalah. Kita boleh menghormati rakan-rakan kita daripada pakatan ataupun parti yang berbeza sebab kita menjunjung demokrasi. Jadi Datuk Yang Di-Pertua, saya nak sebut 2 benda yang singkat saja sebab artikel 48 sub 6 telah dimansuhkan iaitu sekatan 5 tahun. Memang betul ia patut dimansuhkan. Cuma saya nak tanya, dengan pemansuhan artikel 48 sub 6 ni, apabila wakil rakyat yang dah keluar parti boleh tanding semula, sama ada dia masih terikat tak dengan artikel 54 sub 1, iaitu bahawa 2 tahun sebelum pembubaran parlimen tiada PRK akan diadakan. Saya rasa tadi ada rakan-rakan tadi ada sebut, mungkin Yang Berhormat Menteri besok bila buat penggulungan tu boleh sebutkan perkara ni. Tapi saya yakin benda tu masih terpakai sebab itu prinsip asas yang kita ada. Dan yang kedua yang saya nak sebut iaitu pindaan terhadap jadual ke-8 dalam Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan perlembagaan ataupun undang-undang tubuh di setiap negeri. Saya nak tanya, setakat ni ada tak dibuat apa-apa perbincangan libat urus dengan semua kerajaan negeri? Tak kira kerajaan negeri itu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, GPS, GIS dan sebagainya. Sebab bagi saya, keseragaman itu wajar kita laksanakan dan kalau boleh disegerakan, kalau libat urus belum lagi, sama ada dengan kerajaan negeri ataupun Dewan Undangan Negeri masing-masing, supaya kalau boleh dilakukan dalam masa terdekat yang akhirnya
sebelum PIU yang ke-15, bukan setakat di peringkat parlimen, di peringkat persekutuan, kita ada ya undang-undang anti lompat yang baru ni, tapi semua negeri ikut jadual 8 yang disebutkan dalam perlembagaan persekutuan kita. Jadi bagi saya, satu yang saya nak sebutkan pada petang ni adalah ada orang di luar tu, ada pihak-pihak tertentu, dia mungkin fikir dengan adanya undang-undang anti lompat parti ini, ia akan menyekat kebebasan wakil rakyat untuk tukar parti. Bagi saya tak timbul. Sebab apabila kita pilih untuk memasuki sebuah parti politik dan diberikan mandat ataupun watika menjadi calon pilihan raya oleh parti berkenaan, komitmen terhadap parti tersebut mesti dipegang secara berterusan. Yang berhormat, sila gulung. Ya, saya ambil seminit untuk merumuskan. Terima kasih. Komitmen terhadap parti tersebut yang telah memberikan watika sebagai calon mesti diteruskan, mesti dipegang secara berprinsip sepanjang tempoh masa. Sebab kita tahu, rakyat ataupun pengundi yang mengundi pada hari ini, dia tadi yang seperti mana yang saya sebutkan, bukan sebab muka kita handsome dan sebagainya, sebab prinsip yang didokong oleh parti tersebut dan jentera parti yang membantu seseorang calon itu dalam sepanjang kempen ataupun urusan ya yang berkaitan dengan pilihan raya. Jadi saya berharap pada hari ini dan besok semua di kalangan kita akan sama-sama dapat memahat sejarah dalam demokrasi berparlimen kita, dan supaya pada PIU yang akan datang kita sama-sama memastikan tiada lagi kejadian-kejadian yang berlaku sebelum ni. Bukan setakat langkah Sheraton di peringkat pusat, Datuk Yang di-Pertua. Di banyak negeri, kalau kita imbas kembali... Yang berhormat, Ya, sedikit lagi, Datuk Yang di-Pertua. Saya harap sebelum PIU yang ke-15, kita dapat pastikan bukan setakat di peringkat pusat, tapi semua negeri dengan adanya Akta Anti Lompat Parti ini, sebab dalam 2 tahun yang lepas, selain dari langkah Sheraton, di Johor kita tengok ada yang lompat parti, adun dia, Melaka, Perak, Kedah dan sebagainya. Jadi saya harap sama-samalah kita mendukung undang-undang ni, akhirnya dia akan menjadi undang-undang yang akan menjamin ya prinsip berparlimen, prinsip pengundian rakyat. Amaran pertama. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Petang-petang sabar Datuk. Terima kasih. Memandang